Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara tanggungjawab seorang Muslim yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak ialah tanggungjawab membela dan mempertahankan agama. Ini adalah tanggungjawab yang setiap orang Muslim, setiap yang berdiri pada hari kiamat kelak akan ditanya apa yang dia lakukan apabila agamanya dicabar ataupun diancam. Apakah perjuangannya di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla? Tidak boleh untuk kita berfikir hanya kita akan ditanya tentang salat dan puasa sahaja. Kita akan ditanya tentang tanggungjawab mempertahankan agama yang telah mengajar kepada kita tentang salat dan puasa, dan syariat-syariat yang lain, yaitu tentang Islam. Apakah yang kita lakukan di dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahawa perjuangan untuk mempertahankan agama wajib dilakukan ketika senang ataupun susah. Allah menyebut infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarlah bersegera kamu dalam keadaan ringan ataupun berat, berjuang pada jalan Allah dengan harta dan nyawa kamu. Yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Di atas tanggungjawab memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam, menyebarkan Islam, Islam itu sampai ke pelosok alam, sehingga sampai ke negara kita, ke tanah air kita ini. Bayangkan jika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in
apabila menganut Islam kemudian menyimpan Islam di dalam dada mereka semata-mata, tidak berjuang bersama dengan Nabi, tidak dihalau keluar daripada Mekah, tidak berhijrah ke Madinah, tidak berperang, tidak mati, tidak terkorban, tidak bergerak ke pelosok alam membawa Islam, bagaimana mungkin untuk Islam itu sampai ke dada kita sehingga kita beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perjalanan itu berat, mereka telah melakukannya, dan Allah tahu bahawa agamanya tidak semudah itu untuk disebarkan. Di dalam peperangan Tabuk, Allah menyebut, "Lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim syaqqa." Sambungan pada ayat yang tadi. Jikalah perjalanan itu tujuannya itu dekat, mudah dicapai, nescaya mereka mengikutmu wahai Muhammad. Tetapi ia jauh, ia penuh dengan berbagai tribulasi, cabaran, rentangan yang ada di atasnya. Marilah kita bertanya tentang diri kita. Sebagai Muslim, apakah yang telah kita lakukan dalam mempertahan dan membela agama kita? Terutama pada saat apabila agama diancam, apabila orang memperkotak-katikkan agama, apabila orang mempersendakan agama, apabila orang mencabar agama. Allah menyuruh kita berjuang dan menjamin untuk diri pejuang Allah akan menetapkan langkah mereka. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tolong Allah, Allah menolong kamu dan menetapkan langkah-langkah kamu. Para sahabat telah menolong Allah, yakni menolong agamanya. Allah Maha Suci daripada memerlukan makhluk, tetapi Allah mahu melihat siapakah hambanya yang sanggup untuk mengorbankan harta dan nyawa bagi mempertahankan apa yang telah diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang Islam hilang nilaian yang ada pada diri para sahabat, hilang daripada apa yang ada pada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bayangkan Abu Bakar Siddiq pada usia yang sudah lanjut, bukan orang muda ketika menjadi khalifah, berlaku peristiwa murtad, orang keluar daripada agama. Sebahagian mereka menyatakan jika Muhammad itu Rasul, masakan dia wafat. Bayangkan golongan yang enggan membayar zakat pada hari kematian kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar melihat Rasulullah yang wafat dan melihat umat yang kekeliruan. Umar memberikan ucapan menyatakan Rasulullah tidak wafat, sekadar sekejap sahaja menghadap Tuhannya, yang lain hilang pendoman. Abu Bakar Siddiq memberikan ucapan yang jelas untuk kita faham tentang tanggungjawab terhadap agama.
Kata Abu Bakar, "Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ia tidak mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul afa immat aw qutil inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul seperti mana diutuskan rasul-rasul sebelum daripadanya. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau ia terbunuh atau ia dibunuh, kamu akan berpaling, tumit-tumit kamu akan berpaling. Sesiapa yang tumitnya berpaling, ia tidak akan memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada nikmat-Nya. Apabila berlaku peristiwa keluar agama, berlaku peristiwa enggan membayar zakat, kata Abu Bakar, "Ayanqusu ad-dinu wa ana hayy?" Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Yakni selagi aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan agama menjadi kurang ataupun lemah. Demikianlah azam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikianlah azam Umar dengan segala kehebatan empire Rom dan Parsi yang jatuh oleh orang-orang Arab yang dahulunya dikenali dengan kumpulan manusia di padang pasir yang tidak mempunyai pentadbiran, hanya menguruskan kehidupan secara berkabilah. Pasukan Islam akhirnya telah menjatuhkan Rom dan Parsi. Omar tidak menyatakan kekuatan kita kerana kita ini telah menyusun dengan baik. Kata Omar ketika membuka Baitul Maqdis, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Falamma nabtaghil 'izzata bighairi ma a'azzana Allah, adhallana Allah." Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain dari Islam, kita akan dihina oleh Allah. Orang Arab, kaum yang ada bahasa yang cantik, penunggang kuda yang hebat, perwira-perwira yang berani, syair-syair yang tersusun, tetapi gagal menempatkan diri mereka dalam persada antara bangsa dan dunia. Sehinggalah datangnya Muhammad bin Abdullah dengan risalah Islam yang menghantar surat kepada Maharaja Parsi dan Rom, "Aslim taslam yu'tikallahu ajra marratain." Islamlah nescaya kamu selamat, Allah memberikan kepada kamu 2 pahala balasan. Dengan Islamlah orang Arab bahasa mereka diangkat, syair mereka ditulis, perwira mereka dicatatkan, kepimpinan mereka diiktiraf,
dan Islam memasuki wilayah demi wilayah. Tidak ada bangsa yang merasakan mereka dijajah oleh Arab, bahkan merasakan mereka dibawa kepada mereka Islam oleh Arab. Abu Hanifah bukan Arab, menjadi imam dalam mazhab Hanafi, mazhab yang paling besar. Al-Imam Al-Bukhari bukan Arab, Abu Hanifah bukan Arab, Al-Bukhari bukan Arab, Abu Daud bukan Arab, Imam Tirmidzi bukan Arab, Imam Ibnu Majah bukan Arab, Al-Imam An-Nasai bukan Arab, Sibawayh bukan Arab, Abu Ali Al-Farisi bukan Arab. Kesemuanya mereka menjadi umat Islam dengan kegemilangan mereka. Tidak ada mereka yang merasakan Islam menjajah mereka. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Manusia menerima Islam dengan sebaiknya. Maka empire Islam begitu luas. Umat Islam dengan segala kegemilangannya. Apabila kita meninggalkan ajaran ini, Nabi SAW menyebut, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qala qail, amin qillati nahnu yawma idhin ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl. La yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhafanna fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi menyatakan nanti akan berlaku, hampir akan berlaku, di mana seluruh umat-umat lain akan membuli kamu, mengambil tindakan pada kamu. Kita lihat semua agama yang berbeza memerangi orang Islam. Ketika Iraq dibelasah, diserang, ketika Syria diserang, ketika negara-negara orang Islam diserang, tidak ada siapa yang menolongnya, melainkan sedikit komentar biasa. Lihat apabila Ukraine diserang oleh Rusia, bagaimana sikap seluruh negara barat dan hipokrisi mereka. Siapa yang nak mempedulikan umat Islam? Nabi menyatakan semua umat berpakat menyerang kamu, seperti mana orang ramai menyerang, seperti orang ramai berhimpun pada bekas makanan. Para sahabat kebingungan. Dahulu mereka sedikit, tak berani orang membuli mereka. Amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Adakah karena kita sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Nabi kata bal antum yawma idzin katsir. Bahkan ketika itu kamu itu banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl. Tapi kamu bagaikan buih di permukaan air. Dipukul ke kanan, kita ke kanan. Dipukul ke kiri, kita ke kiri. Umat yang tidak dapat menentukan pendiriannya sekalipun dalam membela agamanya sendiri. Allah, kata Nabi, akan mencabut daripada dada musuh kamu kegerunan terhadap kamu dan mencampakkan di dalam dada kamu al-wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, cintakan dunia dan takutkan mati. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika para sahabat tidak cintakan dunia dan tidak takutkan mati, dunia berada di tangan mereka dan genggaman mereka, dan kematian tidak datang begitu mudah kepada mereka. Ketika umat Islam cintakan dunia dan takutkan mati, umat ini dibunuh satu persatu, satu demi satu wilayah orang Islam diserang. Hanya wilayah yang berikutnya menunggu giliran saja. Lihat di India, 200 juta lebih umat Islam dibunuh, wanitanya dibunuh, dirogol,
dikoyak hijabnya, tidak dibenarkan bertudung, dipukul di jalanan hanya kerana memakan daging lembu, diseksa, diisytiharkan terbuka untuk dibunuh. Tidak ada wilayah negara orang Islam yang berani mencabar mereka secara besar-besaran. Apa yang berlaku daripada minoriti di negara China, ini semua menunjukkan umat yang bagaikan buih. Kita membaca berita saban hari, namun kita hendaklah tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kita dalam hal ini. Di negara kita sendiri, kita hendaklah menentukan pendirian kita. Banyak isu-isu yang berlaku oleh sebahagian golongan pelampau yang mencabar agama Islam yang merupakan agama majoriti dan persekutuan bagi negara ini. Sebahagian orang Islam tidak mempedulikannya dan menganggap itu bukan urusan mereka. Dalam hidup ini kita berjuang kadang-kala untuk berbagai persatuan, kegiatan, kehidupan. Duka cita jika kita tidak dapat pulang di hadapan Allah membawa perjuangan kita mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla. Negeri Perlis, negeri ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan negeri ini kita doakan sentiasa menjadi benteng, mempertahankan maruah umat Islam, mempertahankan hak umat Islam, mempertahankan kedaulatan Islam. Bahkan kita juga mempertahankan hak orang lain yang bukan beragama Islam pun, jika hak itu benar untuk mereka. Islam satu-satunya agama yang memberitahu bahawasanya orang bukan Islam selamat di bawah pentadbiran Islam. Bukan slogan politik, bukan kempen pilihan raya. Memberikan keselamatan kepada orang yang tidak menentang Allah, tidak mengisytiharkan peperangan kepada Islam, ialah jaminan Allah di dalam Al-Quran. Sebab itu minoriti bukan Islam sentiasa selamat di bawah negara-negara orang Islam, walaupun orang Islam itu ada kelemahannya. Selalu saya sebutkan, kedai bukan Islam boleh hidup di tengah kampung orang Islam, kerana orang Islam tidak pernah ada dalam fikirannya memaksa orang bukan Islam menganut Islam. Tiba-tiba golongan ekstremis cuba menuduh kononnya, termasuk urus takbir agama di negeri Perlis, memaksa 3 orang menganut Islam, mencolek untuk menganut Islam. Suatu kebiadaban yang telah melepasi batasan yang patut. Sikap kurang hajar yang berlebih-lebihan. Budi dibalas racun, madu dibalas tuba. Sedangkan sekian lama umat Islam hidup dalam keadaan yang harmoni dan menghormati orang lain. Maka sebab itu kebiadaban ini mesti dijawab dan diberitahu kepada mereka, berhati-hati dengan bahasa kamu. Orang-orang yang menganut Islam dengan rela dipertahankan keislamannya oleh kita. Bayangkan jika tuduhan itu berlaku sebaliknya di negara bukan Islam. Tentulah yang mengucapkannya itu sudah tidak wujud lagi. Tapi demikianlah harmoninya kita. Maka marilah sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, kita sentiasa mengikuti perkembangan orang Islam, melakukan sesuatu apa yang boleh kita lakukan dalam menyumbang untuk menyebarkan agama Allah.
Ballighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Bukan menyampaikan agama bukan tanggungjawab mufti sahaja, bukan tanggungjawab ustaz dan penceramah sahaja. Tanggungjawab setiap orang yang tahu Islam dengan kadarnya, dia memberitahu orang lain tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita adalah umat yang hidup, dan menjadikan kita apabila berdiri di hadapannya, kita termasuk di kalangan mereka yang telah membela agamanya. Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, orang-orang yang kafir berperang pada jalan taghut. Perangilah kamu kepala-kepala pengikut-pengikut syaitan, sesungguhnya perancangan syaitan itu sangat lemah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Marilah kita semua berusaha untuk bertakwa kepada Allah dan berbekallah. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, agama ini ialah agama yang harmoni, sentiasa mengelakkan permusuhan tanpa sebab. Nabi mengajar kita. Nabi kata, la tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita mencari musuh. Sebahagian riwayat Nabi kita sebut, la tatamannaw liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Jangan kamu bercita-cita cari musuh, minta keafiatan daripada Allah. Tetapi jika kamu bertemu dengan musuh juga, hendaklah kamu tetap jangan lari. Ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memberitahu kepada kita untuk setiap kita, walaupun dalam keadaan aman damai, meletakkan azam di dalam dirinya. Jika apa-apa berlaku terhadap Islam, kita akan kehadapan untuk membela agama Allah. Jika sesuatu berlaku dengan damai, dan itulah harapan kita, kita hidup dalam harmoni dan damai. Jika Islam diserang, seperti mana kita lihat berapa banyak negara orang Islam yang diserang, kita tidak boleh menjadi manusia yang bacul, yang lari ke belakang. Nabi SAW menyebut, syarru ma fir rajuli syuhun haliq wa jubunun khaliq. Yang paling buruk pada satu orang lelaki ini, satu manusia, ialah kebakhilan yang berkarat, kebakhilan yang sangat, dan penakut yang menghilangkan segala-galanya. Ada orang begitu bacul sehingga tak sanggup berbuat apa pun, hatta dalam mempertahankan maruah dan agamanya, kerana penakut. Nabi kita itulah nilai buruk yang ada dalam diri. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut, man mata walam yaghzu walam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Sesiapa yang mati sedangkan beliau tidak pernah mengikuti untuk berperang,
ataupun tidak pernah berniat berbicara pada dirinya untuk berperang mempertahankan agama, dia mati di atas satu cabang daripada kemunafikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari segala penyakit sopak, kusta, gila dan segala penyakit yang buruk. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian, hamba-hambamu, kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu. Engkau indahkanlah akhlak kami, engkau perbaikilah pergaulan antara kami, engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian budi dan akal, serta menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu, dan dilimpahi berkat dan rahmat daripada sisimu. Engkau jauhilah kami dari bala dan kerosakan, engkau tambahkanlah nikmat kepada kami, engkau berilah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.